Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah atas nikmat serta limpahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Malam ini kita dapat berkumpul dan kita dapat berhimpun untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab Umdatul Ahkam, yang mana pengajian kita yang terakhir terhenti pada hadis yang ke-91, yang mana riwayat daripada Abu Qatadah Al-Ansari menceritakan Nabi pernah mengerjakan salat fardu, ketika itu salat fardu zuhur ataupun salat fardu asar, seperti mana yang disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud, yang mana disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi kata ketika itu Nabi mengimamkan jemaah, dan ketika Nabi salat, Nabi mendukung Umamah binti Abi Al-As, iaitu cucu baginda. Siapakah Umamah binti Abi Al-As? Iaitu anak kepada Sayyidah Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu-satunya cucu wanita, cucu perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu hasil perkahwinan Zainab dengan Abu Al-As radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bincangkan secara detail tentang hukumnya. Hukumnya diharuskan tidak menjadi masalah asalkan bayi itu tidak menanggung najis. Pampers dia kering ataupun tak ada tanda-tanda yang menunjukkan dia menanggung najis, maka ia tidak menjadi masalah. Begitu juga kalau menurut majoriti ulama, kalau bayi yang tidak bersunat juga tidak boleh. Sebab apa? Di sebalik daripada kulitnya itu ada terkandung najis di dalamnya, maka kalau kita mendukungnya seumpama kita menukung perkara yang menanggung najis. Maka jelas dalam hadis-hadis yang kita sebutkan sebelum ini, salat dalam keadaan kita menampung ataupun mendukung ataupun kita membawa benda yang bernajis ataupun manusia bernajis, maka salatnya terbatal. Jadi insya-Allah kita malam ini kita akan masuk hadis yang ke-92, iaitu insya-Allah kita akan baca masih lagi bab berkaitan dengan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadis yang ke-92, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala a'tadilu fi sujudi wa la yabsut ahadukum dira'ayhi ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, tegakkan tangan ketika sujud. Janganlah kamu menghamparkan setiap seorang di antara kamu lengannya seperti hamparan tangan anjing. Ini Nabi SAW menceritakan satu galakan dalam salat, iaitu sifat salat Nabi, iaitu Nabi kata salat tangan itu diangkat, bukan ditegakkan. Macam mana diangkat? I'tadilu, iaitu ditegakkan tangan, diangkat tangan itu, dan jangan siku itu, lengan itu dihamparkan di atas lantai seperti mana duduk seekor anjing. Kalau anjing duduk macam mana tangan yang macam ni kan? Memang macam ni duduk. Jadi di sini Nabi melarang kalau salat
seperti mana meniru gaya kedudukan binatang. Dalam dari riwayat yang lain, Nabi SAW Nabi melarang meniru gaya duduk binatang yang berkaki empat seperti harimau dan sebagainya. Jadi pertama, larangan meniru gaya binatang dalam bentuk solat. Dalam riwayat yang lain ada juga Nabi SAW melarang kita solat seperti mata musang, mata tengok sana, mata tengok sini, tumpukan kepada tempat sujud. Tempat sujud kita pun dia pun macam-macam corak juga kan. Kalau tengok sana tengok sini, dia boleh mengganggu khusyuk kita. Tengok orang sana, tengok kain sini, tengok kain sanda, kain mangga, ya, tengok kat depan tu gajah duduk, sana pula gajah menari. Pelik tu dia kata, dia pun pelik berapa ikut gajah pakai ni kan. Jadi dia tengok kat depan macam tu, ya. Lepas ke depan pula dia tengok orang pakai jersey macam petang tadi saya solat asar ke surau. Dia pakai jersey Liverpool. Kita lah, action tak petang tak pernah kalah. Yang tanya ustaz, apa hukumnya kalau orang solat pakai jersey Liverpool? Saya kata tak sah solatnya. Kata main-main je lah. Betul tak sah? Main-main je. Ya, baik. Jadi kalau pakai Manchester United, dia sah tapi makruh. Kita bagi bincang lah sebab selalu kalah kan. Kalah macam tu. Ya. Jadi Nabi melarang mata macam musang macam tu. Ya. Jadi kalau tengok kapet kita pun macam ni okey lah. Ada banyak sangat, ada yang macam-macam bunga tu. Ini memang mengganggu. Seperti mana Nabi SAW pernah solat langsir rumah Sayyidah Aisyah tu. Nabi suruh buka, cabut, kata mengganggu solat. Ketika Nabi solat, Nabi pakai baju yang bercorak-corak. Nabi pandang tu, nampak kelibat corak-corak tu, Nabi kata mengganggu. Nabi cabut, Nabi buka, dan Nabi gantikan dengan pakaian yang tidak bercorak. Jadi khusyuk sangat penting. Ya. Jadi kenapa Nabi SAW larang solat tangan tu seperti anjing? Itu tanda malas, tanda tak semangat. Itu Nabi tak bagi. Kalau solat yang mana tangan tu diangkat, menunjukkan kita ni aktif, kita ni seronok nak sembahyang. Dan begitu juga ada hadis Nabi larang duduk seperti syaitan. Duduk syaitan macam tangan sandar macam tu, sandar macam ni. Adalah beberapa jenis yang Nabi SAW jelaskan. Baik, kita dah bincangkan hadis ni, ringkas sahaja. Yang penting solat kena semangat. Solat tidak boleh tiru cara gaya binatang ataupun syaitan dan sebagainya. Dan solat mestilah kita bukakan hati, rasa seronok, rasa bergembira dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang ke-93. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fa dakhala rajulun fa shalla. Riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke masjid, tiba-tiba masuk seorang lelaki lalu dia mengerjakan salat. Thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli. Kemudian lelaki itu datang memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, patah balik, maka dirikan salat semula, sesungguhnya kamu tidak mengerjakan salat. Baik. Faraja'a fa shalla kama shalla thumma jaa fa sallama 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala irji' fa salli fa innaka lam tusalli thalathan. Kemudian dia patah balik ke tempat salat, dia mengerjakan salat seperti mana yang dia salat sebelum ini. Kemudian datang kepada baginda dan memberi salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, kembalilah salat semula, sesungguhnya kamu tidak mengerjakan salat. Sebanyak 3 kali. Maksudnya benda ini, perkara ini berlaku 3 kali. Faqala walladhi ba'athaka bil haqq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Maka lelaki itu bercakap, demi yang mengutus kau dengan hak ataupun dengan kebenaran, iaitu dia bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladhi ba'athaka bil haqq, aku bersumpah dengan Allah yang mengutus kamu dengan kebenaran. Ya. Kalau kita nak sumpah boleh, tapi sumpah dengan nama Allah
sumpah dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh masalah. Yang tak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Dia kata ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Aku tidak boleh lakukan yang terbaik selain daripada ini, maka ajarilah aku. Dia minta Nabi sallallahu alaihi wasallam ajari. Baik, faqala idza qumta ila salati fakabbir thumma qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'ani thumma rka' hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna raki'an thumma irfa' hatta ta'tadila qa'iman thumma isjud hatta tatma'inna sajidan thumma irfa' hatta tatma'inna jalisan waf'al dhalika fi salatika kulliha. Nabi berkata, apabila kamu hendak mendirikan salat maka bertakbirlah, kemudian bacalah apa yang mudah bersama kamu daripada Al-Quran, kemudian rukuk sehinggalah kamu tamak ninah dalam keadaan sujud, dalam keadaan rukuk. Thumma rfa', kemudian angkat i'tidal, ya, sehinggalah kamu betul-betul berdiri tegak. Thumma sujud hatta tatma'inna raki'an, kemudian sujud sehinggalah kamu dalam keadaan tamak ninah, iaitu ketika sujud. Thumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman, kemudian kamu bangun, iaitu duduk di antara dua sujud, kemudian sujud sehinggalah kamu tamakninah dalam keadaan sujud. Thumma rfa' hatta tatma'inna jalisan, kemudian kamu angkat ataupun bangun sehinggalah kamu bertamakninah ketika dalam keadaan kamu duduk. Maka lakukanlah itu pada setiap salat kamu seluruhnya. Ini terjemahan hadis ringkas yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mana hadis ini menceritakan bagaimana Nabi masuk ke masjid, tiba-tiba masuk seorang lelaki. Maka lelaki itu dia mengerjakan salat. Nabi tengok salatnya tak berapa bagus, datang lepas habis salat, datang jumpa Nabi, dia bagi salam. Dalam riwayat Bukhari yang satu-satunya tidak disebutkan dalam riwayat Muslim, dia bagi salam, Nabi jawab salam, Waalaikumsalam. Nabi kata irji', patah balik, pergi sana balik, fasalli, salat semula, fa innaka lam tusalli, seolah-olah yang kamu salat tadi tak sah, seolah kamu tak salat langsung. Maksudnya kamu ni salat tak ada nilai, tak ada sah. Jadi Nabi kata salat semula. Baik, maka dia patah balik, dia berdengung, mic keluar, ya, dalam macam apa, echo, macam yang sistem tak masuk kan, ya. Jadi dia patah balik, dia mengerjakan solat. Lepas dia mengerjakan solat, datang balik, dia bagi salam pada Nabi SAW. Maka Nabi jawab salam, Nabi kata patah balik, buat sekali lagi. Sebab apa? Dia solat sama seperti mana yang awal tadi. Sehinggalah tiga kali. Maksudnya dia buat benda sama, tidak ada perubahan. Dan Nabi suruh ulang balik, iaitu Nabi SAW proses takbiran dia, supaya apa? Dia tahu dia buat salah, tak tepat. Nabi suruh dia ulang balik sampailah dia betul-betul buat dengan betul. Maka habis solat 3 kali, dia pernah penat. Dia jumpa Nabi SAW, wahai Rasulullah, inilah saja yang aku tahu, aku tidak boleh buat yang lebih daripada ini. Inilah yang terbaik bagi aku, maka fa'allimni, maka ajarilah aku. Maka Nabi SAW kata, idza qumta ila salat fakabbir, kalau kamu nak salat bertakbir, Allahu Akbar. Ini Nabi SAW sebut. Thumma qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian bacalah apa-apa yang mudah, apa yang senang bagi kamu daripada ayat Al-Quran, iaitu selepas surah Al-Fatihah. Jadi hadis ini menjadi khilaf antara dua kelompok. Kelompok di sisi majoriti dan kelompok minoriti. Kelompok majoriti apa? Mazhab Maliki, Syafi'i dengan Hanbali. Manakala kelompok minoriti itu mazhab Hanafi. Dia kata hadis ini menunjukkan bahawa Al-Fatihah tak wajib, kata mazhab Hanafi. Sebab itu mazhab Hanafi, kalau dalam salat dia kata kalau baca sepotong ayat daripada mana-mana ayat suci Al-Quran sudah cukup. Contoh Allahu Akbar, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, dia boleh rukuk terus. Ya, bagi mereka Al-Fatihah tidak wajib di sisi mazhab Hanafi. Ya, manakala majoriti ulama termasuk dalam mazhab kita, dia kata hadis ni bukan tak suruh baca Fatihah, dia suruh baca Fatihah,
Cuma dalam hadis ni dia kata ada sahabat ni bila salat dia baca Fatihah saja, dia tak baca surah, sedangkan surah itu digalakkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah nak dikata selepas kamu membaca ummul kitab, maka bacalah apa-apa yang kamu suka daripada surah yang lain ataupun ayat yang lain. Ya, maka disebutkan dalam kitab hadis Sunan Abu Daud dan juga Ibnu Hibban, Nabi kata selepas Nabi fakabbir thumma qra' bi ummil qur'ani wa bima syaa Allah, ataupun thumma bima syi'ta. Dia kata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud yang menunjukkan bahawa Fatihah kena baca, dia kata bacalah ummul kitab, kemudian bacalah apa yang kamu suka daripada ayat Al-Quran. Ya. Hadis ni tak sebut, tapi dalam riwayat Abu Daud ada Nabi perintahkan kepada lelaki itu iqra' bi ummil kitab, bacalah ummul kitab, iaitu Al-Fatihah. Kemudian iqra' ma syi'ta, bacalah apa yang mudah bagi kamu daripada petikan-petikan surah yang pendek, yang panjang, ataupun beberapa ayat daripada Al-Quran untuk kamu baca selepas membaca surah Al-Fatihah. Ya, ala kulli hal, yang memang kita nampak hujah yang lebih kuat, hujah di sisi mazhab jumhur termasuk mazhab Syafi'i. Cuma dari sini memang kita akuilah benda ni khilaf. Ada khilaf, maksudnya khilaf yang muktabar. Bila kita tengok ada sebahagian daripada orang yang bermazhab Hanafi seperti Pakistan, seperti India, dia sebenarnya laju cepat, pantas. Ya, kata bila baca Fatihah tu, baca Fatihah dia punya qiyam tu 10 saat. Bila nak baca Fatihah, sempat ke tak sempat? Dia kata memang dia orang macam tu, kadang-kadang dia orang tak baca Fatihah, dia baca 1-2 ayat sudah memadai dah. Bagi mereka sudah cukup, boleh. Cuma tidak sempurna salat mereka kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Ya, walaupun kalau kita tengok sebahagian masyarakat yang bermazhab Hanafi tak baca Fatihah cepat lagi semacam, tapi kalau ulama-ulama mazhab Hanafi, mereka membaca surah Al-Fatihah. Ya, sebab apa? Di sisi mereka itu sunat, digalakkan. Cuma kalau tak baca, salat mereka tidak sempurna, hukumnya makruh. Baik. Jadi untuk solat itu tidaklah terlalu cepat. Nabi kata selepas baca Fatihah, bacalah ayat lain, bacalah surah yang lain. Ya, kemudian Nabi kata, kemudian lepas baca Al-Quran, baca surah, rukuk. Rukuk dalam keadaan tamakninah. Ini menunjukkan bahawa lelaki ni kenapa solatnya Nabi suruh ulang balik, sebab dia punya sujud, dia punya iktidal, dia punya rukuk, dia punya duduk di antara dua sujud tidak ada tamakninah. Dia salat seperti patukan ayam ataupun patukan burung yang makan sesuatu. Kita bagi beras, kita bagi apa-apa padi, dia makan macam tu. Jadi terlalu laju. Nabi tegur dia, sebab apa kamu salat tak ada tamakninah ketika rukuk, ketika iktidal, begitu juga ketika mana kamu sujud dan duduk di antara dua sujud. Itulah yang Nabi SAW sebut rukuk tamakninah, kemudian iktidal betul-betul tegak pun tamakninah juga, kemudian turun sujud dalam keadaan tamakninah, kemudian duduk di antara dua sujud juga tamakninah, dan sujud yang kedua tamakninah, dan seterusnya. Dan Nabi kata lakukanlah pada seluruh solat kamu, tak kira sunat ataupun yang wajib. Ya, jadi hadis ini ulama kata tamakninah ini adalah wajib, hukumnya wajib. Tak sah salat kalau tidak tamakninah. Kadar tamakninah apa? Adalah mazhab Syafi'i, juga mazhab yang lain mengatakan bahawa kadar bacaan subhanallah. Subhanallah maksudnya sampai tahap subhanallah itu kadar yang paling minimum. Yang paling afdal sempat kita membaca tasbih 3 kali, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Itu yang lebih afdal. Manakala sujud, iaitu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Ataupun ketika mana dalam duduk tamakninah yang untuk i'tidal, iaitu sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Itu yang paling kurang. Ataupun tambah lagi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'us samawati wal ardh mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dan ada beberapa doa yang ketika mana Nabi SAW baca ketika i'tidal. Begitu juga duduk di antara dua sujud pun sama juga, kadar tamakninah paling kurang dengan kadar bacaan subhanallah. Namun yang paling afdal iaitu bacaan zikir ketika duduk di antara dua sujud, iaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Ya. Jadi
Dalam hal ini tuan-tuan, tak kira lah sama ada salat fardu ataupun salat sunat, wajib ada tamakkinah. Tidak ada bezanya antara mana-mana salat itu. Cuma salat fardu, dia fardu, kita kena buat dan wajib buat dan perlu memenuhi tuntutan rukun dan syarat. Begitu juga salat sunat, meskipun salat sunat itu adalah sunat, tapi dia masih juga tertakluk kepada syarat sah dan rukun-rukun yang lain. Maksudnya kalau kita salat sunat, tak sah rukun, tak sah syarat, maka salat tu sia-sia, tak dapat pahala. Tapi kalau salat fardu, salat yang tak sempurna syarat dan rukunnya, maka salatnya tak sah, tak diterima oleh Allah, malah berdosa. Serupa macam tak sembahyang, serupa macam kita tidak mengerjakan salat. Dan begitu juga berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, terutama ulama mazhab Syafi'i mengatakan salat yang tak cukup syarat, salat yang tidak cukup rukun, maka seolah-olah dia tidak mengerjakan salat. Ya, maksudnya salat itu tidak sempurna. Macam mana Nabi SAW perintahkan sahabat ini dah salat 2 rakaat, ya, dah salat 2 rakaat penuh dah, tapi rukun tak cukup, Nabi suruh patah balik. Kali kedua pun sama juga, rukun tamakninah tak lengkap, Nabi suruh patah balik sampai 3 kali, menunjukkan bahawa solat mereka, solat lelaki ini seperti macam tak solat. Bila macam tak solat, Nabi kata patah balik, buat semula. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah mazhab Syafi'i dia kata solat hormat waktu wajib diqada balik. Macam solat dalam kapal terbang ataupun solat yang tanpa air dan tanpa tayamum. Kita dah sebut macam mana saya dah nyatakan kisah hadis yang menceritakan bahawa Nabi dan para sahabat solat hormat waktu. Yang mana ketika mana kalung ataupun rantai milik Sayyidah Aisyah ketika bermusafir dengan Nabi SAW, kalung tu jatuh, tercicir. Maka dia minta Nabi SAW supaya carikan. Nabi berhentikan rombongan itu dan perintahkan beberapa sahabat untuk cari rantai. Jadi sampai satu tempat subuh pun dah masuk, air nak berwuduk pun tak ada, nak minum pun air tak ada. Dan ketika itu hukum ataupun pensyariatan tayamum tak turun lagi. So tak ada wuduk, tak ada option lain. Macam mana? Subuh dah masuk, sahabat tak jumpa air, Nabi tak jumpa air, fasallau, maka kesemuanya salat tanpa wuduk dan tanpa tayamum. Lepas tu barulah turun ayat suci Al-Quran yang memerintahkan kalau tak ada air, fatayammamu sa'idan tayyiban. In lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Jikalau kalian tidak menemukan air, maka bertayamumlah dengan permukaan muka bumi yang baik ataupun tanah. Nanti hadis menunjukkan bahawa wujudnya salat hormat waktu. Cuma qada tak qada, mazhab Syafi'i kata kena qada pasal berdasarkan hadis ni yang tak cukup sempurna rukun dia. So rukun dengan syarat sama level. Macam Nabi kan, solat tu tak cukup syarat, wuduk tak ada, tayamum tak ada, tapi salat hormat waktu kena buat. Tak boleh kita nak tinggalkan, hukumnya wajib. Seperti mana pernah saya terangkan sebelum ini, ada orang kata sebuah saya kotor, sebuah saya kena air kecil, tak apalah saya kodok ke rumah. Dia kena cari kain. Cari kain tak ada, dalam kain dalam surau tak ada kain, tak disediakan kain. Balik kat kereta, buka-buka bab kain melekat tak ada, yang ada apa, kain batik isteri. Macam mana? Pakai je lah. Kain batik bang, kain batik ini ada. Ataupun seluar tak ada, yang jumpa kain telepon, pakai sarung kain telepon. Sorok-sorok lah, sorok kat belakang tu ke mana apa kan? Jangan, kita tahu lah malu, tapi keperluan untuk solat tu penting. Jangan disebabkan kata seluar kotor kita nak kodok. Tak, kalau tak ada kain, telekuk perempuan pun tak ada, kain batik isteri pun tak ada, kain melekat pun tak ada, seluar spare pun tak ada, kena solat juga dalam keadaan seluar bernajis. Itu namanya solat hormat waktu. Balik nanti tukar seluar, ada masa kodok balik. Ini sebab apa? Kalaulah boleh ditangguhkan solat tak cukup syarat, tak cukup apa, dan lama Nabi tak solat, Nabi tangguhkan solat tak ada, Nabi tak tangguhkan solat, Nabi solat juga walaupun tanpa tayamum dan tanpa wuduk ketika itu. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita bincangkan beberapa hadis yang mana disebutkan pada hadis yang ke-93, dan insya-Allah kita akan masuk bab yang
seterusnya, iaitu hadis yang ke-94. Baik, bab yang menceritakan tentang bacaan di dalam solat. Itu hadis-hadis yang menceritakan tentang tak boleh pandang ke yang ekor tu. Ya, tak boleh. Dia tak boleh. Beda. Ya. Baik. Jadi bacaan yang diriwayatkan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, bacaan yang dibaca, bacaan yang diperdengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat. Jadi kita nak baca kan, dan apa Nabi sebut tentang bacaan-bacaan dalam solat. Baik, hadis an Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Okey, terima kasih. Baik, an Ubadah bin Samit As-Samit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Riwayat daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada salat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmizi, Abu Daud dan lain-lain lagi. Dan hadis ini Nabi kata tidak ada salat, maksudnya salat itu tak sah, tak dinamakan salat kalau tak membaca bacaan surah Al-Fatihah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini menjadi hujah yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tak baca Fatihah seolah-olah kita macam tak solat. Inilah menjadi hujah yang mana menyatakan bahawa bacaan Al-Fatihah ini merupakan rukun di dalam solat. Bahkan kalau tidak membaca Al-Fatihah, maka hukumnya solat itu seumpama tak mendirikan solat. Bahkan ia dikira sebagai salat itu tidak sah sama sekali. Walaupun dalam surah Al-Fatihah ini disebutkan bacaannya, dan kenalah menepati syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat yang tertentu ini maksudnya bacaan dia tidak merubah makna, tidak meninggalkan walaupun satu huruf, tidak meninggalkan walaupun satu ayat, dan tidak boleh diselangkan dengan zikir dan sebagainya. Ada syarat-syarat tertentu yang insya-Allah ada masa nanti kita bincang. Baik, di sini kalau kita lihat ada perbezaan pendapat. Semua mungkin yang tertanya-tanya, dia kata kalau mazhab Hanafi pula apa kata dia tentang hadis ni. Dia kata hadis ni kalau kita lihat Nabi kata solat itu tiada, macam tak ada solat kalau tak baca Fatihah. Ya, tapi bagaimana pula mazhab Hanafi dia kata hadis ni? Mazhab Hanafi dia takwil hadis ni ataupun dia tafsir yang lebih mendalam. Dia kata maksud hadis ni solat tidak sempurna tanpa bacaan Al-Fatihah. Ya. Tapi kalau kita maksud hadis ni salat tidak sah tanpa bacaan Fatihah, manakala maksud hadis ini yang ditafsirkan oleh ulama mazhab Hanafi, salat tidak sempurna kalau tidak membaca surah Al-Fatihah. Maksudnya salat sah tapi tidak sempurna. Jadi ini salah satu khilaf yang kita boleh nampak secara nyata. Hadis yang sama, hujah yang sama, tapi cara pemikiran, cara mengeluarkan hukum, cara pemahaman hadis itu berbeza. Jadi isu berkaitan dengan membaca Al-Fatihah ini merupakan khilaf di kalangan para ulama. Jadi dalam erti katakanlah maksudnya ada orang memang tak boleh baca Fatihah disebabkan dia baru masuk Islam. Bila dah masuk Islam, dia tetap kena mengerjakan solat. Ada orang ni kadang-kadang dia bila tengok, pernah saya jumpa ada kawan dia masuk Islam, alhamdulillah. Bila kawan kata ini macam mana mau solat, dia kata tak apa, you jangan solat, you relax tu, you relax seminggu dua tak payah solat. Saya kata jangan cakap macam tu, tetap kena solat juga. Once bila dia sudah bergelar sebagai Muslim, dia tak ada pilihan lain, dia kena solat. Dia sudah mukallaf, sudah dipertanggungjawabkan untuk melakukan perkara-perkara yang fardu. Jadi dia kata macam mana Ustaz, Fatihah pun tak ngerti baca.
Ya. Jadi di sini tuan-tuan, apa standpoint mazhab Syafi'i? Kalau orang yang tak boleh membaca Fatihah, kalau dia tidak boleh membaca Fatihah, dia wajib membaca zikir sepanjang Fatihah ataupun sama panjang dengan Fatihah. Apa berzikir lah? Allah, Allah, Allah dalam tempoh sama panjang dengan Fatihah. Iaitu kalau kita nak kira panjang Fatihah macam mana, kalau baca dengan kadar yang sederhana, lebih kurang 25 saat ke 30 saat. So kadar bacaan Fatihah itu digantikan dengan apa-apa zikir. Takkan Allah tadi sebut pun Allahu Akbar ke Subhanallah ke Alhamdulillah, apa-apa zikir lah, ataupun apa-apa bentuk yang mana zikir yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala ataupun selawat ke atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam digantikan. Ya. Tapi kalau kalimah Allah pun susah nak jemput, memang pelat betul lidah tu, ya, maka boleh pakai mazhab Hanafi. Dia diam ikut saja. Ya, tak baca apa-apa, ikut kawan dia. So setiap kali salat dia ikut. Lama-lama dia kena belajar juga dah. Kena biasakan dengan bacaan sedikit demi sedikit, membaca surah Al-Fatihah, hafal 1-2 surah, cara nak salat very basic untuk dia salat sendiri. Sebab apa? Takkan seminggu, 2 minggu, 3 minggu nak depend dengan kawan dia kan. Bila kawan tak ada, dia tak reti nak salat. Dia kena belajar. InsyaAllah kalau salat di dalam erti kata sehari ataupun tak sampai sehari dah boleh salat dah. Asalkan yang belajar yang basic saja. Mana dia tahu turutan dia macam mana, apa nak buat, apa perlu dibuat dan sebagainya. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, berlaku khilaf di kalangan para ulama tentang hukum membaca surah Al-Fatihah. Adakah wajib dibaca pada setiap rakaat? Ya. Di sini mazhab Syafi'i, Hambali dengan Maliki bersepakat kalau salat bersendirian wajib membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat, tak boleh ditinggalkan. Cuma khilaf kalau salat berjemaah yang bacaannya nyaring, adakah wajib kita membaca Fatihah walaupun imam dah baca Fatihah? Di sini ada khilaf tuan-tuan. Ya, yang sepakat tadi kalau salat bersendirian, salat seorang-seorang, wajib baca Fatihah pada setiap rakaat. Kalau 2 rakaat, setiap 2 rakaat wajib membaca Fatihah. Kalau 3 rakaat kena membaca Fatihah. Kalau 4 rakaat wajib membaca 4 rakaat. Kalau 9 rakaat semua kena baca Fatihah. Ada tak salat 9 rakaat? Ada tak? Ada witir. Nabi pernah solat witir 9 rakaat straight, 1 salam. Ya, jadi 9 tu ataupun 9 rakaat wajib membaca surah Al-Fatihah. Cuma khilaf untuk salat subuh, salat maghrib dan salat isyak berjemaah. Ini khilaf. Mazhab Syafi'i wajib membaca pada setiap rakaat walaupun imam dah baca Fatihah. Sebab tu Imam Nawawi kata lepas baca Fatihah imam berhenti sekejap. Walaupun kadang-kadang dengan kadar makmum boleh baca separuh Al-Fatihah, paling kurang. Lagi bagus sehingga kita rasa-rasa makmum boleh lengkapkan Fatihah, barulah baca surah Al-Fatihah. Ya, sebab apa dalam riwayat Sunan Abu Daud, lepas baca Fatihah Nabi tak terus baca, Nabi senyap sekejap. Nabi senyap sebentar, kemudian barulah Nabi SAW membaca surah selepas surah Al-Fatihah. Jadi mazhab Syafi'i tak kira imam dah baca, dia kena baca juga. Tapi kalau mazhab Maliki dengan mazhab Hambali, dia sama. Dia kata kalau dah rakaat pertama dan rakaat kedua imam dah baca Fatihah secara kuat, maka makmum tak wajib membaca surah Al-Fatihah. Di sini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah hujah mazhab Maliki dengan Hambali? Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila Al-Quran itu dibaca, hendaklah kamu dengar dan kamu, maksudnya dengar dengan taat. Maksudnya kalau dah imam dah baca Fatihah, lepas tu imam baca surah, kenapa kita nak baca Fatihah lagi? Kan bukankah Al-Quran itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita kena dengar, jangan apa benda lain. Jangan imam baca Al-Quran, kita pula baca Al-Quran. Ya, kata mazhab Syafi'i pula, dia kata dia ada jawapan. Dia kata bukan masalah ini melanggar etika Al-Quran, tapi sebab ada satu hadis Nabi SAW yang mana
Nabi pernah menegur para sahabat Nabi SAW. Nabi kata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Nabi SAW kata, Nabi ketika salat subuh ataupun salat fajar, Nabi dengar ada sahabat membaca Al-Quran di belakang Nabi SAW. Nabi dengar. Maksudnya bisikan bacaan sahabat tu Nabi dengar dekat depan. Habis saja salat, Nabi kata, la'allakum taqra'una khalfa imamikum. Barangkali kamu baca Al-Quran di belakang aku. Faqulna, maka para sahabat mengatakan, ya betul, kami baca belakang kamu, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW kata, la taf'alu illa bi fatihatil kitab. Nabi kata, jangan baca Al-Quran kecuali kamu baca Fatihah saja. Ya, Nabi kata, fa innahu la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nampak tak? Jadi Imam Syafi'i kata, bukan masalah melanggar etika bacaan Al-Quran, tapi sebab ada riwayat hadis Nabi kata, jangan baca di belakang imam bacaan selain daripada surah Al-Fatihah. Surah lain tak baca, lepas baca Fatihah jangan baca surah. Jangan baca qul huwallah, kata baca Fatihah saja. Walaupun imam dah baca lah. Ya, sebab apa? Ada sahabat Nabi baca Fatihah, dia pun baca Fatihah. Nabi baca surah, dia pun baca surah. Nabi kata tak payah, baca Fatihah saja. So, bila hadis ini, ketika mana imam tu membaca Al-Quran, ini dikecualikan. Ya, sebab apa? Fatihah ni dia rukun, lebih patut didahulukan daripada mendengar bacaan imam. So, diberikan pengecualian. Ini hujah dalam mazhab Syafi'i. Ya, jadi Imam Nawawi kata dalam mazhab Syafi'i mereka mengambil jalan tengah. Sebab ada hadis riwayat Abu Daud, Nabi lepas baca Fatihah diam seketika. Maka di sini kata lebih baik kita bagi peluang untuk makmum membaca Fatihah. Selepas imam membaca, dia diam sebentar. Paling kurang separuh Fatihah, 3 suku Fatihah, ataupun lagi bagus, kesempurnaan membaca Fatihah itu dapat dilakukan oleh makmum itu sendiri. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bukan kita nak ta'assub mazhab, walaupun kita nampak pada hujah di sisi mazhab Syafi'i itu lebih kuat berdasarkan dari hadis yang sahih, maka di situ kita lihat berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama, maka kita iktiraf ini sebagai satu khilaf. Jadi bagaimana kita berhadapan dengan khilaf seperti ini? Pertama, kita ikut mazhab kita lah, mazhab Syafi'i. Ya, disiplin kita memang kita daripada kecil dididik. So kita tak nak lari daripada disiplin kita, dan kita tak nak ikut hawa nafsu kita, nak pilih mazhab yang senang saja. Dan apabila berkaitan dengan benda-benda yang susah ataupun payah dan sebagainya, barulah kita beralih kepada mazhab selain daripada mazhab Syafi'i. Dan apa pasal kita ikut mazhab Syafi'i? Sebab itu lebih selamat dalam hal ini. Ya, maksudnya bukan kita engkar mazhab yang kata tak payah baca Fatihah, tapi kita ambil pendapat yang lebih selamat, itu lebih bagus. Wallahu a'lam. Kita bagi laluan azan dahulu sebelum kita sambung pengajian kita, insya-Allah.
Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup kita baca satu hadis yang tak panjang pembahasannya. Jadi untuk kita baca sekali lalu dan kita ringkaskan penjelasannya. Baik, hadis yang ke-95 an Abi Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'atayn al-ulayayn min salati adh-dhuhri bi Fatihatil Kitab wa suratayn يطول في الأولى ويقصر في الثانية يسمعنا الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب وكان يطول في الركعة الأولى في الصلاة الصبح ويقصر في الثانية. Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi SAW sering mengerjakan salat pada 2 rakaat pertama daripada salat zuhur dengan bacaan surah Fatihatul Kitab ataupun dengan bacaan Fatihah dan 2 surah. Dua rakaat pertama Nabi baca Al-Fatihah dan bacaan 2 surah. Yutawwilu fil ula wa yuqassiru fis saniyah. Manakala pada rakaat yang pertama Nabi panjangkan sedikit surah dan yang kedua Nabi pendekkan sikit. Maksudnya rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat kedua, atau makna yang lain rakaat kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Macam mana cara dia? Berdasarkan hadis ini, iaitu selepas membaca Fatihah Nabi SAW pilih surah yang mana lebih panjang daripada surah yang kedua. Maksudnya rakaat yang kedua. Bila masuk rakaat kedua, Nabi pilih surah yang lebih pendek daripada surah yang pertama. Ini yang dimaksudkan dalam hadis Nabi SAW. Yusmi'una al-ayata ahyanan. Kadang-kadang Nabi memperdengarkan bacaan, iaitu ketika salat zuhur. Maksudnya untuk dasar pendidikan nak ajar makmum, kita boleh baca kuat-kuat sedikit untuk makmum tahu apa yang imam baca. Sebab itulah Nabi SAW kadang-kadang solat zuhur ataupun solat asar yang mana tak disunatkan baca kuat, tapi kadang-kadang Nabi perdengarkan sedikit supaya sahabat tahu apa yang Nabi baca. Jadi disunatkan mana-mana solat, rakaat pertama pilih surah yang panjang sedikit, rakaat kedua pendek sikit. Contoh apa? Rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la, kemudian rakaat kedua baca apa? Wadduha, lebih pendek sikit. Ataupun yang pertama baca Wadduha, kemudian rakaat yang kedua baca Qul Ya. Macam itulah. Yang penting dipendekkan. Ataupun pilih bacaan selektif daripada ayat-ayat surah yang panjang seperti surah Ali Imran. Rakaat pertama kita baca 1 muka surat, rakaat kedua baca setengah muka surat. Ini sunnah Nabi SAW. Baik, kata Al-Imam Ibn Mulaqin rahimahullahu ta'ala, mana lebih afdal, baca surah yang lengkap ataupun baca potongan-potongan ayat? Yang afdal baca surah yang lengkap. Itu lebih afdal. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa kana yaqra'u fil 'asri bi Fatihatil Kitab wa suratayn yutawwilu fil ula wa yuqassiru fil thaniyah. Sama juga salat asar, Nabi baca Fatihah dan kemudian diikuti dengan surah. Begitu juga rakaat kedua baca Fatihah dan diikuti dengan surah. Tetapi surah untuk rakaat kedua lebih pendek daripada surah yang pertama. Jadi tak kira lah salat fardu ataupun salat sunat. Yang mana kalau tuan-tuan solat sunat, kita biasa solat sunat lepas baca Fatihah baca surah. Baca surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat kedua kita baca surah yang lebih pendek, iaitu Qul Huwallahu Ahad. Itu mendapati sunnah Nabi SAW. Tapi kalau dapat terbalik boleh tak? Diharuskan, dibolehkan, tidak menjadi masalah. Cuma lebih afdal kalau kita ikut sunnah. Itu lebih bertepatan. Baik. Kemudian Nabi SAW disebutkan oleh Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu, wa fi rak'ataini al-ukhrayaini bi ummil kitab. Manakala 2 rakaat yang berbaki, Nabi hanya baca surah Al-Fatihah sahaja. Tidak disunatkan kita membaca surah. Wa kana yutawwilu fi rak'atil ula fi salati subhi wa yuqassiru fi thaniyah. Dalam salat subuh rakaat pertama Nabi panjangkan lebih daripada rakaat yang kedua. Macam tu. Jadi surah subuh disunatkan baca panjang-panjang, tapi rakaat yang kedua lebih pendek daripada bacaan surah
Yang mana kalau kita lihat hari Jumaat kita baca apa? Sujud sejadah. Rakaat pertama baca surah sejadah, kedua baca surah Al-Insan. Kalau kira balik, surah Al-Insan lebih pendek daripada surah As-Sajadah. Nampak tu cara pilihan dia. Dan Nabi kata fi rak'atain ukhrayaini bi ummil kitab. 2 rakaat terakhir kalau 4 rakaat. Rakaat 2 yang terakhir tak baca surah. Kalau 3 rakaat, rakaat ketiga tu tak ada baca surah. Ya. Jadi kalau kita baca juga, katakanlah kita solat bersendirian. Rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dengan surah. Ketiga dan keempat baca surah juga. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Pasal apa? Mukhalafah sunnah. Tak boleh kita. Boleh dia okey, dia tapi dari segi-segi sunnah tu tak bertepatan. Dia melakukan yang mana Nabi tak lakukan, bukanlah bid'ah, bukanlah haram, bukanlah berdosa, tapi makruh. Kurang afdaliyahnya. Pahalanya tidak mencapai tahap piawaian ataupun SOP yang sebenar. Tapi Imam Nawawi kata dibolehkan membaca surah selepas pada rakaat kedua dan pada rakaat ketiga dan keempat ada beberapa situasi. Contoh dia kata, Imam Nawawi kata kalaulah kita salat berjemaah pada rakaat ketiga keempat, selepas kita membaca Fatihah, imam tak rukuk-rukuk lagi. Mungkin imam tu baca slow sangat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau macam tu saya jadi kerusi pecah terus lah. Ya, kalau jadi kerusi lah. Dah bagi amaran imam cepat sikit Ada orang nak kerja apa semua tu. Ya, kalau buat kali ketiga buat macam ni, saya pecah lah jadi imam lain. 3 kali buat benda sama, pecah terus lah. Katakanlah imam ni memang dia baca lambat sikit ke, kita ni tercepat baca pada rakaat ketiga, rakaat keempat, imam tak rukuk lagi, kita berdhari waladhdallin amin. Ya, tapi kalau senyap tak boleh. Bila senyap nanti syaitan akan cucuk. Dia cucuk. Jadi macam kita tak khusyuk dalam solat. Maka Imam Nawawi kata, sementara nak tunggu imam tu sujud, maka boleh kita sibukkan dengan azkar, zikir-zikir, ataupun dengan bacaan Al-Quran lebih afdal. Ya. Jadi imam daripada kita tunggu, imam nak sujud dan nak rukuk, kita tak dah habis baca Fatihah, baca tambah dengan surah. Itu tak makruh hukum dia. Pasal apa digalakkan? Kalau senyap, syaitan akan bisik kita. Ya, pasal bila imam lambat, lauk kat rumah tengah tunggu tu. Ya, macam-macam lah. Ni masuk cepat ni, bos tunggu ni, nanti masuk lambat, nanti bos marah, kita pun geram, tak khusyuk dan sebagainya. Kita jangan layan dengan bisikan syaitan, kita tambah dengan apa-apa bacaan surah. Dikatakanlah tengah baca surah, tiba-tiba imam rukuk. Nak kena habiskan surah itu ke? Tak perlu habiskan surah. Cuma habis ayat yang kita sampai sahaja. Katakanlah kita sampai satu ayat, tengah baca satu ayat tu imam rukuk, habiskan ayat itu saja, tak perlu habiskan surah. Kalau imam rukuk kita habiskan surah, hukumnya makruh. Sebab apa? Kita tak cepat-cepat ikut imam. Kan dalam hadis, idza raka'a farka'u, bila imam rukuk cepat-cepat rukuk. Ya, ataupun ada option lain, kita imam tak rukuk lagi, kita sibukkan dengan zikir-zikir. Astagfirullah, astagfirullah, apa-apa, subhanallah, selawat ke atas Nabi SAW, apa-apa saja, tidak jadi masalah. Apa asalkan dipenuhi dengan bacaan Al-Quran dan zikir. Cuma Imam Nawawi kata lebih afdal bacaan Al-Quran lebih baik. Ini tak jatuh makruh. Tapi kalau bukan situasi ini, kita sengaja baca surah pada rakaat ketiga keempat, hukumnya makruh. Pasal apa? Bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ustaz baca Al-Quran pun takkan salah pun. Dia bukan masalah baca Al-Quran, cuma tak kena pada tempat itu sahaja. Ya, sebab apa? Bacaan dan zikir ni, ya, tak adalah kata batal solat, tak adalah berdosa. Cuma ulama Syafi'i yang mengatakan makruh. Sebab apa? Bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sama juga macam Nabi tegur sahabat baca Al-Quran kuat-kuat dalam masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kata, jangan kamu tinggikan suara bacaan Al-Quran di atas saudara-saudara kamu. Nabi tak kena jawab, Al-Quran kau takkan salah. Masalah bukan Al-Quran bermasalah, tapi kamu baca tak kena cara. Sama juga kita baca surah tak kena cara, kecuali kalau imam tak rukuk-rukuk, barulah kita tambah dengan apa-apa bacaan Al-Quran. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, baik, kita berhenti sampai hadis yang ke-95. InsyaAllah ada rezeki kita sambung. Ada soalan kita, silakan. Kita pencerahan Ustaz, ada pendapat yang mengatakan jika
Jadi rakaat tersebut dikira sebagai tidak sah dan dia perlu menambahkan satu lagi rakaat. Ini berkaitan dengan orang yang tak baca Fatihah dengan lengkap, dia ikut keadaan. Ya, kalau dia dapat ikut imam daripada awal, dia tak masbuk. Dan Fatihahnya tak lengkap, dia kena lengkapkan. Walaupun imam dah rukuk, walaupun imam dah i'tidal, dia diberi peluang sepanjang, iaitu tempoh 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan surah Al-Fatihah. Ini bagi mereka yang muafiq, memang ikut awal-awal bersama dengan imam. Tapi kalau mereka yang masbuk, sampai-sampai imam dah lama bertakbiratul ihram, imam dah baca Fatihah, imam tengah baca surah, maka dia masuk-masuk terus kena baca Fatihah. Bila imam rukuk, dia tak habis baca Fatihah lagi, maka orang macam ni tak perlu habiskan bacaan surah Al-Fatihah, dia kena rukuk terus bersama dengan imam. Ini bagi mereka yang masbuk. Ya, bagi mereka yang masbuk, bila imam rukuk, baca sekadar apa dia dapat. Kalau 2 ayat, 2 ayat, 1 ayat, 1 ayat, 3 ayat. Kalau dihabiskan juga, ya, hukumnya makruh. Bahkan kalau imam tu naik ketika i'tidal, ya, dia tak dapat rukuk bersama dengan imam, dia tak dapat rakaat itu. Nampak ni? Ini bagi mereka yang masbuk. Muafiq tidak? Muafiq, contoh kalau memang betul-betul ni baca ada lembab dan sebagainya, ya, memang lambat bacaan dia ataupun imam baca terlalu cepat, dia kena habiskan. Ya. Jadi apabila dia datang masbuk, tak sempat baca habis Fatihah, dia pun baca Fatihah. Imam rukuk, dia habiskan Fatihah, sedangkan dia tak disunatkan untuk habiskan Fatihah. Dia sepatutnya kena rukuk bersama dengan imam, walaupun Fatihah tak habis, tapi dihabiskan juga. Ya, bila waladhdallin, imam pun i'tidal, imam i'tidal baru dia rukuk, maka dia tak dapat rakaat bersama dengan imam. So dia kena tambah lagi 1 rakaat. Pasal apa? Rakaat itu dia tidak rukuk bersama-sama dengan imam. Ini yang dimaksudkan. Tapi kalau bila imam dah i'tidal dan imam start sujud, Fatihahnya tak habis, batal solatnya. Sebab apa? Dia tertinggal 2 rukun berturut-turut, rukun fi'li. Ini bagi mereka yang masbuk. Tapi muafiq lain cerita, ada cerita panjang. InsyaAllah ada masa kita cerita lain. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, setakat itu saja. Assalamualaikum Ustaz. Soal, sekarang kan imam baca Fatihah terukuk, ada orang terus dalam masjid, orang terus tak ikut imam. Okey. Yang kalau Fatihah imam boleh di rukuk, yang di solat yang tawaf tak ikut imam. Nanti dulu salam dan takbir. Kita imam wala Fatihah. Wa imam rakan, wa la yarkam, la yarkam. Yani wa yastamid bi qiraah. Nah. Jadi imam ditanya ada imam tengah rukuk, dia takbiratul ihram tengah baca Fatihah. Sah? Ada sahaja tadi? Jadi bila imam dia baca macam tu, jadi bila imam dalam hadis Nabi SAW kata, "Idza ra'aita al-imam ala halih falyastaq kama sana'a al-imam." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi apabila dia masuk, dia nampak imam dalam keadaannya, maka falyastaq kama sana'a al-imam, maka hendaklah dia lakukan seperti mana imam lakukan. So tak perlu dia Allahu Akbar, dia terus nak takbiratul ihram ke, nak baca Fatihah ke, la yahtaj. Bas, tapi ni benda ni, adakan benda ni dia malahkan dia kena ikut apa yang imam buat ketika itu. Dan ada juga mereka yang bila dia tak dapat rukuk bersama imam, imam dah sujud, dia tunggu. Wa yatawil hatta yantaqil imam ila raka'ah tsaniyah alladhi yali. Ya, jadi dia tengok Aisyah dulu. Bila imam bangun baru ikut. Ya, boleh, tapi rugilah. Sebab itu imam kata falasna kama sa. Walaupun kita tak dapat rakaat, imam tengah rukuk, tengah sujud juga buat. Itu pahala lebih, tuan-tuan. Kadang lagi banyak kita ikut imam, walaupun rakaat tak dapat, tetapi tetap dapat pahala lebih kita ikut imam berbanding tunggu masuk rakaat yang seterusnya. Nanti benda tu kita kurang, hilang pahala yang kita ketinggalan ketika itu. Ya, baik, barakallahu fiik. Ada soal, insya-Allah. Ya, jadi setakat itu saja yang dapat saya sampaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada apa yang kita bincangkan pada hari ini.
Mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan. Yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jama'ana hadza jama'an marhuma wa jama'al jam'an marhuma wa tafarruqan min ba'da tafarruqan ma'suma wa la hajat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah jama'ana hadza jama'an marhuma wa tafarruqan ba'da tafarruqan ma'suma. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.